bicara bagimu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memimpinnya ya Bapa. Karena ini bukanlah dari saya ya Bapa. Karena ini adalah untuk kemuliaan namamu Yesus, untuk dirimu Yesus yang telah menyembuhkan. Haleluya. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang ingin menggoncang kami di sini, ya Bapa, kami ikat, kami patah, kami hantar ke neraka Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Oke. Seperti yang saudara Koben beritahu tadi, pada tahun lepas, sebulan sebelum saya final exam di UiTM, jadi saya mula rasa badan saya ada tompok-tompok hitam. Dia macam kalau orang Iban cakap kena cubit untuk buyuk. Lepas tu dia badan saya mula rasa lemah dan tiap malam saya muntah saya warna hijau. Lepas tu perut sakit. Saya fikir mungkin saya gastrik. Lepas tu saya beritahu kawan saya selalu sakit perut. Lepas tu dia cakap, kamu kurang makan ni. Dia cakap, tak lah, saya hampir setiap masa juga saya makan, tak pernah saya miss. Lepas tu kalau pergi ke kelas pun muka pucat. Lepas tu tersemput-semput macam orang lari satu padang. Lepas tu ada seorang kawan ni dari Sabah, dia cakap, bagus kamu pergi check up, sebab saya pun pernah juga alami macam kamu. Saya anemia. Dia cakap, oh okey lah, nanti saya pergi check up lah. Lepas tu hujung minggu hari Sabtu saya pergi check up di hospital poliklinik, di poliklinik Jalan Masjid Kuching. Doktor di sana cakap, tekanan darah kamu sangat rendah, kamu mesti pergi hospital sebab nanti takut kamu pingsan tengah jalan. Kami tak ada ambulans. Sorry lah, dia cakap, kamu cari taksi kah? Lepas tu saya terus nangis. Macam mana ni, saya perlu call siapa dekat sini? Ibu bapa saya jauh di sana tu. Kebetulan kakak saya ada di sana juga. Jadi saya pun call dia, saya beritahu apa yang doktor cakap. Lepas tu hari Ahad kami pergi hospital, pergi emergency. Dia orang ceklah semua darah, lepas tu cek air kucing semua. Lepas tu doktor cakap, kamu anemia. Dia orang suspek saya anemia lah. Lepas tu kena masuk ward. Saya masuk ward tingkat 8, ward perempuan. Lepas tu pagi Isnin jam 5 macam tu, dan saya kena masuk darah 2 pint darah merah sebab darah saya sangat rendah. Lepas tu petangnya ada doktor pakar hematon pergi sana. Dia cakap, kami suspek kamu bukan anemia tapi leukemia. Dia cakap kanser darah. Air mata saya terus jatuh sebab apa yang saya fikir hanya adalah mati. So saya tahu kalau tengok di TV, kalau leukemia memang mati, memang tak ada yang sembuh. Lepas tu dia orang pindahkan saya pergi ward hemato. Di sana saya hari Selasa saya terus diambil bone marrow di belakang dengan tisu badan. Ambil bone marrow. Lepas tu result dia, doktor cakap saya memang confirm acute myeloid leukemia AML. 36% dah kanser tu di badan saya. Lepas tu saya tak tahu macam mana cakap, memang menangis lah masa tu. So saya memang fikir mati saja, memang tiada iman saya masa tu. Lepas tu doktor cakap, kamu rawatan yang kami berikan kepada kamu adalah kemoterapi 6 cycle setiap bulan. Lepas tu kita mula kemo lah hari ni. Dia cakap terus kemo seminggu. Lepas tu saya ditahan di ward selama hampir 1 bulan. Sebab lepas kemo memang badan akan rasa lemah, simptom-simptom yang saya terus muntah, rambut gugur. Lepas tu bulan 4 saya masuk
sebelum saya admit di hospital untuk kemo, 14 hari bulan 4 Ahad, ada Brother Bob Kenton, dia ada healing and rally di gereja Blessed Sacrament di BDC itu. Lepas tu kami orang pergi sana minta didoakan lah. Dia memang saya tengok dekat sana mujizat Tuhan memang ada lah masa tu, sebab orang yang peka dia jadi tidak peka, orang yang ada tumbuhan di sini pun dia makin kurang. Memang saya dapat rasa Roh Kudus pun ada di tempat itu. Apabila tangan saya mula bergoyang-goyang, saya tahu memang ada Roh Kudus di sini. Lepas tu esoknya saya admit di hospital untuk kemo. Saya diambil lagi bone marrow. Lepas tu adik-beradik saya, dia orang diambil darah untuk cek siapa yang sepadan darah dengan saya. Jadi lepas tu saya kemo 1 minggu juga. 3 minggu lepas tu baru saya keluar. Lepas tu saya datang balik untuk kemo yang ketiga bulan 5. Pada kemo yang ketiga ni, doktor telah cakap result bone marrow yang ambil untuk bulan 4 tadi, yang result yang kedua tu, doktor cakap kalau tengok dengan mata kasar memang leukemia ni dah tak ada. Dia cakap, saya terkejut, aduh puji Tuhan, saya cakap memang penuh kuasa masa saya healing hari itu. Lepas tu dia cakap tapi ada mesin di Unimas, dia 100 kali lebih sensitif dari mata kasar, dia dapat detect 2 hingga 3% kanser masih ada. Lepas tu dia cakap, jadi kami tukar plan, kemo kamu bukan 6 cycle tapi 4 cycle. Ubat kamu yang ketiga ni dia adalah 100 kali lebih kuat daripada ubat yang pertama. Jadi kami pun jadi saya pun kemo masa tu. Lepas kemo bulan, dia cakap doktor tengok progres saya, dia makin okey. Lepas tu cakap kami cadangkan kamu pergi transplant bulan 8 nanti, transplant stem cell untuk pemindahan tulang sumsum. Tengok result, kalau ada adik-beradik kamu yang sepadan, dia boleh jadi penerima untuk kamu. Dia cakap okey, saya cakap okey. Lepas tu saya masuk lagi untuk kemo yang keempat. Kemo yang keempat ni bulan 6, 25 hari bulan 6 saya mula masuk. Saya admit. Lepas tu saya ambil lagi bone marrow. Lepas ambil bone marrow, saya terus kemo. Dan result darah untuk adik-beradik saya adalah semua mereka sepadan, dan siapapun di antara mereka boleh demam untuk saya. Doktor cakap ini sangat-sangat luar biasa, sebab jarang sekali untuk memperolehi adik-beradik 4 dia orang sepadan. Lepas tu saya terus menangis masa dia cakap darah tu sepadan. Tapi dalam keadaan macam tu, efek kemoterapi saya semakin teruk. Saya menjadi sukar untuk membuang air besar. Saya sembelit. Sampaikan suatu malam, 1 hari bulan 7, ketika saya nak membuang air besar, benda yang keluar adalah darah. Terus saya menangis, kenapa macam ni? Lepas tu nurse cakap, jangan kamu teran, sebab kalau kamu teran nanti usus kamu yang keluar. Dia cakap. Terus saya, aduh, macam mana lah saya sakit ni doktor, saya dah tak dapat tahan nak buang air besar. Terus saya cakap, nanti kamu bagi ubat. Cun masa tu 7 hari bulan 7 2013, geng Erika datang dengan Pastor Stephen, dengan saudara Google, mereka datang. Saya cakap dengan pastor. Lepas tu pastor cakap ini mungkin kutukan keturunan. Lepas tu dia putuskan di dalam nama Yesus. Lepas tu okey lah, lepas mereka berdoa, okey, puji Tuhan, saya pun semakin, iman saya pun semakin bertambah. Masa tu tengah malam hari 8 hari bulan 7 pukul 12 tengah malam, saya terus terbangun sebab saya nak terberak. Lepas tu saya terberak dan tidak dapat dikawal lagi selama seminggu. Saya terus tak henti-henti berak. Lepas tu saya muntah. Lepas saya cakap dengan kakak saya,
Ni mesti semua roh-roh kegelapan, semua kutukan-kutukan ni keluar dalam nama Yesus ni. Lepas tu sampai saya pun, aduh, macam mana ni, nak makan pun sempat lagi saya kentut terus terberak. Lepas tu lepas habis kemo, doktor ada bagi tahu Rizal Bermerok saya yang sebelumnya, dia cakap peratus kanser tu 0.01% lagi tinggal. Lepas tu saya makin semangat, saya terus baca firman Tuhan, baca. Saya hampir setiap hari saya SMS dengan saudara konven, saya cakap kalau ada apa-apa, memang saya terus inform dia, tolong doakan saya macam ni. Lepas tu itu untuk kemo yang ke-14 kemo ke saya. Lepas tu doktor cakap okeylah kamu pergi transplant bulan 8, dia dah bagi tarikh. Sebelum saya pergi transplant, doktor ada menjalankan beberapa ujian terhadap saya. Ujian HIV, AIDS, dengue, semua memang ambil semualah. Lepas tu kalau tak lulus ujian tu memang tak ada dapat transplant, sebab maksudnya badan saya tidak dapat untuk rawatan transplant, sebab dia memang transplant ni 50-50, hidup dan mati. Lepas tu puji Tuhan semuanya berjalan lancar, sampaikan saya pun dicabut 6 batang gigi. Dia kalau ada sikit saja dia rosak, memang dia dah cabut 6 batang gigi, saya dah cabut. Lepas tu bulan 8 kakak saya dengan bapa saya pergi KL untuk transplant. Masa pergi di awan tu, di kapal terbang, saya cakap dengan kakak saya, coba kamu tengok seberang sana, awan itu membentuk salib, saya cakap. Lepas tu dia cakap, yalah. Terus dalam hati saya cakap, mesti ada sesuatu yang menanti saya di KL nanti. Saya cakap, Tuhan memang tidak akan meninggalkan saya. Itu saja yang saya percaya. Lepas tu datang di sana di KL, saya admit. Lepas admit, saya diambil lagi bone marrow, sebab dia orang di KL nak tengok macam mana proses kemoterapi saya. Lepas tu saya ditebuk di sini, di dada, untuk hos dia masuk ke dalam jantung. Dari sini sampai ke jantung, biasa saya tidak selalu dicucuk di tangan. Lepas tu Rizal Bermerok tu keluar, doktor cakap badan saya semakin okey. Jadi sebelum kamu transplant, dia ada bagi tahu juga efek-efek proses transplant ni, macam mana proses transplant ni. Dia cakap transplant ni adalah pemindahan tulang sumsum dari penderma yang betul-betul sepadan dengan kamu. Dia cakap lagi, untuk tahu kamu, saya cakap terus terang ni, dia cakap proses ini adalah 50-50, hidup dan mati. Dia cakap, adakah kamu sedia? Dia cakap, saya sedia. Saya cakap, lepas tu saya kemo untuk 6 hari. 4 hari saya kemo ubat pil 20 biji 4 kali sehari. Lepas tu untuk 4 hari. Lepas tu 2 hari saya kemo air. Malam yang pertama, di situ saya mula tergugat apabila badan saya rasa macam cramp, badan saya, otak saya sampai ke gigi saya rasa macam nak tercabut. Saya dah tak tahu macam mana mau cakap, tapi saya tetap berdoa saja. Saya berdoa dalam nama Yesus, tiada yang dapat mengacau. Lepas tu malam kedua lagi teruk, saya rasa jantung saya macam dicabut, macam dihentak, dihancurkan. Terus bapak saya ada di sebelah saya pun, saya macam ni dengan tangan dia, saya rasa macam nak tumbuk muka dia. Lepas tu dia panggil kakak saya di ward lain, sebab dia ada collection stem cell dari sini. Lepas tu doktor pun datang, dia buat ECG kat saya. Dia cakap, jantung kamu okey saja. Dalam hati saya cakap, okey, saya sakit ni. Saya rasa macam marah je doktor tu. Lepas tu dalam masa tu juga saya sempat tengok dekat dinding tu,
saya tengok ada macam salib. Lepas tu saya tahu Tuhan Yesus akan meninggalkan saya. Lepas kemoterapi, jadi esoknya 30 hari bulan 8 2013 saya transplant. Saya transplant di stem cell darah. Stem cell kakak saya tu dia masuk ke badan saya, melalui hos yang ditebuk dari jantung. Lepas tu darah tu doktor cakap luar biasa, sebab selalunya orang yang collection ni darah dia tidak cukup, tetapi kakak saya punya melebihi daripada yang cukup. Puji Tuhan. Lepas tu proses itu berjalan dengan lancar. Tapi 30 hari selepas transplant adalah saat-saat paling penting untuk pesakit. Memang kebanyakan 30 hari inilah banyak pasien yang meninggal. Jadi saya tetap tidak putus asa. Saya berdoa, kalau ada apa-apa memang saya inform dengan saudara kan. Lepas tu doktor cakap, kalau kamu tidak dapat buang air besar, bagi tahu saja. Tapi lepas yang diorang doakan saya masa tu, memang start dari itu memang saya lancar saja buang air besar. Sampai saya kemo yang paling kuat pun saya buang air besar dengan lancar sekali. Hampir setiap hari saya buang air besar. Doktor cakap, bagus kamu buang air besar setiap hari, sebab kalau kamu tak buang, sisa-sisa terus. Saya okey, saya cakap baguslah. Lepas tu ada satu malam mungkin ada hantar satu voice dari WeChat. Dia hantar suara kamu orang berdoa di sini. Jadi saya dengar tu, saya menangis masa saya berdoa juga. Saya berdoa, Tuhan biarlah ianya sesuai dengan rencanamu untuk esok hari Isnin, kalau saya 29 hari bulan tu, saya naik ke atas untuk ambil bone marrow. Saya naik ke tingkat 3. Di sana baru saya cek Dr. Agnes masukkan line radula di sini. Saya mula rasa pening. Lepas tu badan saya bergetar. Saya rasa sejuk. Lepas tu diorang suruh saya baring. Diorang cek suhu saya 39 darjah Celsius. Lepas tu doktor cakap, kamu tak boleh ambil bone marrow, kamu mesti admit sebab suhu badan kamu sangat tinggi. Masa saya admit, doktor cek, doktor cakap kamu kena jangkitan kuman lagi yang ditebuk tu, sebab mungkin terlalu lama, sudah hampir 4 bulan macam tu. Ambil bone marrow kamu dengan cabut sekali line kamu tu. Lepas tu pagi tu saya pula ambil bone marrow. Dari bone marrow petang saya dicabut line. Lepas tu esoknya saya boleh keluar. Jadi doktor cakap kita cek kamu follow up macam biasa saja di klinik. Lepas tu saya follow up. Ada juga saya kena CMV virus tu, tapi doktor tetap bagi ubat. Dia cakap memang perkara biasa untuk pesakit lepas transplant, memang mudah kena jangkitan, jadi kamu berhati-hati. Lepas tu saya mula risau juga lah, tapi saya tetap tidak berhenti berdoa. Saya tetap klaim firman Tuhan di Alkitab. Lepas tu 26 hari bulan 12 2013 saya naik ke atas untuk mengetahui result bone marrow saya. Doktor cakap result bone marrow saya tu dia orang tidak dapat detect lagi leukemia tu. Lepas tu darah kakak kamu yang dia derma tu sudah mula beranak dalam badan kamu. Terus saya, wow, haleluya. Saya cakap itu adalah hadiah Christmas yang sangat berharga untuk saya. Bukan hadiah dari duniawi, tapi hadiah dari syurgawi. Saya cakap. Lepas tu saya makin berkobar-kobar untuk sehat. Doktor cakap kalau keadaan saya semakin sehat, saya boleh balik Sarawak. Jadi saya terus mendoakan untuk itu. Tapi beberapa hari kemudian saya mula rasa kaki sebelah kiri saya ni, dia mula ada bintik-bintik macam chickenpox. Lepas tu sakit kalau saya naik berdiri. Lepas tu 9 hari bulan 1 saya pergi klinik. Saya injek untuk darah merah biar dia cepat tumbuh.
saya beritahu dengan doktor, doktor kenapa dengan kaki saya macam ni? Lepas tu doktor cakap, kamu kena jangkitan kayap, dia cakap. Terus saya menangis, aduh, kenapa waktu saya mau balik, ada juga iblis kacau saya ni, dia bagi saya kayap lagi. Terus saya beritahu kawan saya kena kayap ni macam mana? Lepas tu kawan saya seorang tu, dia cakap, kayap ni dia tak ada ubat kampung saja ada. Dia cakap macam tu dengan saya. Makinlah saya menangis. Macam mana saya nak cari kampung di sini? Kenapa dah lah di sini tengah-tengah bandar mana ada kampung? Lepas tu saya beritahu dengan doktor. Doktor cakap dia bagi ubat untuk 2 minggu. Dia tengok kalau kayak tu makin kering, okey lah dia. Lepas tu saya makan ubat kayak tu. 2 minggu lepas tu saya naik ke atas lagi, kayak tu sudah makin kering, tapi doktor belum juga melepaskan saya. Dia mau tengok saya betul-betul kering kayak tu. Dia cakap 2 minggu lagi saya mau tengok kamu. Saya cakap, aduh doktor, lama sudah saya tunggu ni, boleh tak 1 minggu? Saya cakap. Lepas tu dia cakap 1 minggu, okey lah, boleh lah. Lepas tu 1 minggu lepas tu saya naik lagi ke atas. Doktor cakap, okey, bagus, badan kering, kayak kamu sudah kering, jadi kamu boleh balik lah. Bila nak balik, dia cakap. Terus saya cakap, esok. Lepas tu, wah, esok dah beli tiket kan? Lepas ni saya pergi beli, saya cakap. Lepas tu, okey lah, saya bagi stok ubat untuk kamu 1 bulan. Lepas saya balik Sarawak, saya datang di Sarawak, saya terus balik kampung lah. 2 minggu lepas tu, saya pergi follow up di Kuching, ambil darah saya pun makin bagus. Doktor cakap makin bagus. Lepas tu bulan 5 saya ambil lagi bone marrow yang ke-7. Saya doktor cakap nanti kita tengok macam mana result bone marrow kamu ni, adakah dia semakin bagus. Untuk next appointment tu saya pergi lagi ke hospital untuk tahu result bone marrow tu. Doktor cakap bone marrow kamu bagus, tiada lagi jangkitan tiada lagi leukemia, kanser tu sudah tiada, dia cakap. Jadi kamu makan ubat anti-rejection darah ni saya bagi, dia cakap, tapi dos dia saya kurangkan lah sebab darah kamu pun makin cantik. Dia cakap, okey, kira beberapa bulan lepas tu saya check up lagi. Doktor cakap darah saya pun makin bagus, jadi kamu boleh start aktiviti kamu macam biasa. Kebetulan bulan 4 sebelum saya ambil bone marrow tu, saya pergi interview untuk kerja dari SBA. Lepas tu saya memang tak ada ready, muka pun masih pucat. Saya pakai rambut palsu pergi interview. Lepas tu jalan pun tergoyang-goyang. Lepas tu saya berdoa saja. Saya cakap, kalau Tuhan Yesus bagi saya pekerjaan ni, dia akan bagi, walaupun saya tak sedia. Kalau itu yang dia mau, saya akan dapat. Lepas tu saya bulan 6 saya dapat result kerja tu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus bagi saya untuk pekerjaan itu. Lepas tu bulan 7 saya ada lagi check up. Bulan 8 ada lagi saya check up. Untuk bulan 7 result bone marrow yang bulan 5 tu doktor bagi, dia cakap result tu bagus, tapi saya belum dapat result dari Ampang. Result dari Ampang tu terus dia call doktor di Ampang. Doktor di Ampang cakap masih ada detect kanser tu. Terus saya mendengar dia cakap macam tu, terus saya nangis. Lepas tu doktor cakap, kenapa kamu menangis? Saya menangis lah doktor sebab saya sudah rasa macam mana kemoterapi, saya ditebuk sana, ditebuk sini, saya injek sana, injek sini, sakit pak doktor, saya tak mau lagi kemo. Saya cakap macam tu, jangan nangis. Saya cakap, ini bukan
perkara tak bagus. Memang masih ada sebab darah kakak kamu tu dia sudah mula bertumbuh dengan sendiri kilang dia. Jadi dia masa dia makin banyak nanti dia akan bunuh sel tu satu persatu sebab tu darah yang baru. Dia cakap lepas tu saya tak peduli dia cakap apa, saya nangis je sebab saya memang tak mahu lagi. Yalah doktor, saya cakap. Lepas tu saya balik, saya bagi tahu dengan dia juga. Lepas tu saya doa, saya cakap, Tuhan, kalau itu yang kamu mahukan, biarlah ianya sesuai dengan rencanamu. Saya cakap macam tu. Lepas tu nomor satu, saya percaya kamu telah menyembuhkan saya. Saya cakap kamu tidak mungkin akan membiarkan saya sendirian. Itu yang saya cakap. Lepas tu saya bulan 8 ni tadi saya ambil lagi bone marrow. Result dia belum lagi saya tahu. Saya akan tahu bulan 10 nanti. Bulan 10 nanti saya tahu result dia. Lepas tu doktor juga suruh saya pergi klinik Pakapuan sebab setahun ni saya belum menses lagi. Jadi saya tanya dengan doktor di klinik Pakapuan hari itu, kenapa macam ni? Oh doktor, cakap ini perkara biasa untuk sakit lepas transplant sebab masa kamu transplant, sebelum kamu transplant tu kamu ada kemo tu membunuh semua sel hormon kamu yang bagus ataupun yang jahat. Memang semua mati. Dia cakap macam tu. Oh, maksudnya saya ni bukan sakit lah untuk yang tu. Lepas tu dia cakap bukan, nanti saya bagi kamu ubat untuk 3 bulan. Kita tengok juga macam mana keadaan kamu, perkembangan kamu. Lepas tu nanti bulan 11 kita jumpa lagi lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu yang betul pakai hematom tu pula, dia cakap nanti next appointment kita jumpa untuk result bone marrow kamu. Lepas tu kamu pergi klinik ibu dan anak untuk imunisasi, biar sistem imunisasi kamu macam biasa. Jadi kamu dapat injection untuk HIV dengan DAPT apa tu, untuk macam baby punya lah, yang selalu baby inject 3 bulan, 6 bulan macam tu. Lepas tu saya cakap okey lah doktor. Doktor pun cakap result darah saya yang saya ambil lab test hari itu sebelum saya ambil bone marrow. Dia cakap result darah kamu bagus, semakin bagus. Jangan risau untuk apa-apa yang lain. Dia cakap sebab result darah kamu bagus, darah kakak kamu bagus, cuma kita tunggu result bone marrow yang seterusnya lah. Dia cakap okey lah. Saya cakap terima kasih doktor. Saya cakap macam tu. Lepas tu saya balik dekat rumah. Saya doa untuk itu sebab result tu sampai sekarang pun saya belum lagi jumpa dengan doktor. Namun satu yang saya percaya, sekali Tuhan Yesus telah melakukan mujizatnya, dia tidak akan tarik balik benda tu. Saya sampai sekarang saya tetap berdoa untuk result bone marrow yang akan datang. Saya percaya result itu adalah suatu mujizat sekali lagi daripada Yesus. Saya tutup kesaksian saya dengan doa. Haleluya. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menyembuhkan aku ya Bapa. Kerana Engkau telah memberikan kesembuhan yang luar biasa kepada aku. Terima kasih juga Bapa kerana Engkau telah mati di kayu salib untukku ya Bapa. Engkau telah menebus semua dosa dan semua penyakitku ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.